Jadi kuda ni lebih daripada keldai, dia ada fadilah dia. Sebab kuda lagi tegak. Dia lebih dari segi tegak. Yang tu orang suka. Dia lebih dari segi lari laju. Yang tu orang suka. Dia lebih dari segi boleh dibawa ke medan perang. Yang tu orang suka. Apabila satu-satu kelebihan tu orang suka, baru kelebihan nama dia. Tapi kalau satu-satu kelebihan tu orang tak suka, kalau ada kelebihan tu orang tak suka, yang tu bukan kelebihan tapi kekurangan. Contoh Imam Ghazali bagi, antara kuda dengan kaldai ni tadi, tiba-tiba pada badan kaldai ni ada daging tumbuh lebih. Contoh dia, telinga dia tu belah sini ada satu, belah sini ada dua. Tapi satu tu tak terpakai, lembek je, dia cacat. Kalau lebih yang tu, maksud dia yang tu kekurangan, yang tu bukan kelebihan, yang tu bukan fadilah. Macamlah kita kan, kadang-kadang kalangan kita ni ada jari dia ada 6, tumbuh satu lagi, tapi lembek. Adakah itu satu kelebihan? Yang tu bukan kelebihan walaupun dia lebih satu jari. Yang tu satu kekurangan, satu kecacatan. Jadi kelebihan ni benda yang kalau ada kita suka, baru dinamakan kelebihan. Kalau benda tu ada kita tak berapa suka, tu bukan kelebihan. Tu beza dia antara kelebihan dengan yang bukan kelebihan. Contoh dia manusia. Ada dua orang manusia. Orang yang pertama, dia boleh angkat berat 200 pound. Dia bench press, sambil dia baring tu dia angkat 200 pound. Yang seorang lagi dia boleh angkat 100 pound saja. Tu pun tersangkut kat tengkuk dah, terpaksa panggil orang lain yang tolong angkat. Jadi antara dua orang ni, orang yang boleh angkat 200 pound tadi ada kelebihan. Yang tu baru sebut fadilah. Sebab orang suka, oi memang bagus dia tu, dia boleh angkat 200 pound. Yang kawan kita 100 pound pun sangkut kat tengkuk. Itu 200 pound boleh angkat no, bench press. Bila orang suka, maksud dia kelebihan. Contoh lagi, kereta. Kereta Camry satu, kereta Iswara satu. Kenapa orang kata kereta Camry ni dia ada kelebihan? Sebab dia ada benda-benda yang kita suka. Dari segi lajunya, dari segi sistem keselamatan dia, kan? Dia lebih daripada kereta Iswara. Yang tu nama dia kelebihan. Tapi kalau pada kereta Iswara ni tadi ada karat. Dekat depan ada tumpuk karat, dekat belakang ada tumpuk karat. Pada kereta Camry tadi tak ada karat. Adakah karat itu satu kelebihan? Wui, kereta aku ada karat tu. Kereta hang tak ada. Kereta aku ada karat. Yang tu bukan kelebihan. Yang tu dia jadi satu kekurangan walaupun benda tu lebih. Tu maksud kata Imam Ghazali tadi. Macam rumah juga. Rumah teres, rumah pangsa dengan rumah banglo. Rumah banglo ada kelebihan, kan? Kalau rumah pangsa ni kita punya dinding lah, bumbung lah, lantai lah, semua dah kongsi dengan orang. Jadi kelebihan pada rumah banglo. Contoh Rumah A cantik, bersih, baru cat kan, tak ada lumut. Rumah B berlumut penuh. Dia dalam longkang-longkang, di ruang tamu, di tepi-tepi bumbung tu ada lumut. Adakah itu satu kelebihan? Dia bukan kelebihan. Walaupun rumah A tak ada lumut, rumah dia ada lumut penuh. Yang tu bukan kelebihan. Sebab apa? Orang tak suka. Bila benda tu orang tak suka, dia bukan kelebihan. Dia satu kelemahan, satu kekurangan, satu kecacatan. Jadi sekarang kita dah faham dah. Fadilah ataupun kelebihan ni maksud dia satu benda yang lebih yang kita suka. Dan benda ni ada pada ilmu. Bila sebut ilmu tu dah automatik kelebihan dah. Mengapa kita mesti tahu maksud kelebihan? Kenapa kita mesti nak tahu maksud fadilah ni? Kalau tak ambil tahu tak boleh ke? Kena ambil tahu. Sebab apa? Supaya kita tak salah faham. Imam Ghazali bagi contoh hari itu. Kita nak tahu satu-satu orang tu ahli falsafah ke bukan? Dia tu ahli falsafah ke bukan? Aku nak cek lah. Tapi orang yang nak cek ni, dia pun tak tahu apa benda itu falsafah. Macam mana dia nak cek orang tu ahli falsafah ke bukan? Oi, Encik Azman tu ahli sufi. Macam mana kamu tahu dia ahli sufi? Entahlah, tapi dia ahli sufi lah. Sufi tu dia tak tahu apa benda. Bila dia tak tahu apa benda, dia tak boleh nak nilai. Sama juga dengan kelebihan. Kalau kita tak tahu apa benda, itu nama dia kelebihan. Apa itu fadilah? Kita tak tahu benda tu, kita tak boleh nilai lah.
Tak boleh nak nilai. Kemudian kata Imam Ghazali, kita mencari sesuatu yang bernilai dan menjadi kegemaran kita itu atas 3 sebab. Kita cari satu-satu benda yang kita suka lah, ada 3 sebab. Sebab yang pertama, kita cari benda tu tapi sebenarnya kita nak benda lain. Imam Ghazali bagi contoh duit shilling. Kita cari duit shilling bukan kita nakkan dia punya logam tu, kita nakkan nilai dia. Duit kertas pun sama juga. Kita bukan nakkan kertas dia tu, kita nak nilai dia. Katakanlah duit RM10 tu tak laku dah RM10 tu, kita nakkan lagi kertas tu tadi, kita tak pakai dah, kita buang campak ke tepi jalan dah. Imam Ghazali kata kalau duit shilling tu tadi dah tak ada nilai, orang tak simpan dah, orang buang. Dia seumpama batu-batu tepi jalan. Tapi orang cari duit shilling, cari duit kertas dia tadi bukan nakkan dia tu, nakkan nilai dia. Tu yang pertama, kita cari satu-satu benda tu sebab nakkan benda lain. Kita cari duit shilling tapi sebenarnya nakkan nilai dia. Jenis yang kedua, kita cari satu-satu benda tu sebab memang kita nak benda tu. Imam Ghazali bagi contoh syurga. Kita cari syurga sebab memang kita nak syurga. Kita bukan nak benda lain. Kita cari syurga sebab nakkan nikmat dalam syurga tu. Nakkan syurga tu, memang betul-betul cari dia, bukan nak benda, sebab nak benda lain. Jenis yang ketiga, kita cari satu-satu benda tu memang kita nakkan dia, dan tu bagi huruf besar, kita nak benda lain sama. Dia pun kita nak, benda lain pun kita nak. Contoh dia sihat badan. Kenapa kita usaha supaya badan kita ni sihat? Sebab memang kita nak akan sihat tu. Satu lagi, apabila kita sihat, kita boleh buat kerja cari duit. Apabila kita sihat, kita seronok berhibur. Apabila kita sihat, kita boleh berkeluarga, kahwin, dapat anak semua.